Misteri rumah sewa. Ketika 10 tahun lepas, berlaku kejadian yang amat mengerikan buat Sofia. Sofia dan suaminya baru berkahwin dan berjaya menemukan sebuah rumah sewa yang agak besar. Perasaan pelik juga bermain-main dalam fikiran Sofia kerana rumah tersebut terlalu murah bayaran sewanya, padahal rumah tersebut agak besar. Walaupun begitu, rumah tersebut merupakan rumah yang sudah agak lama. Selepas seminggu mereka tinggal di rumah tersebut, Sofia mula diganggu oleh suara anjing menyala. Di depan pintu rumahnya, Sofia melihat ada seorang lelaki tua yang memerhatikannya dengan pandangan tajam sambil memegang kepala orang yang berlumuran darah. Lelaki tua tersebut kelihatan seperti orang lama. Apabila Sofia menceritakan kepada suaminya apa yang terjadi, suaminya tidak mempercayainya kerana menurut suaminya mungkin Sofia menigau ataupun penat. Namun ketika Sofia sedang membasuh pinggan, Sofia mendengar suara halus berbisik di telinganya sambil memanggil namanya. Pada satu malam, Sofia tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, Sofia melihat ada seorang lelaki dibunuh. Dipenggal kepalanya sambil badannya dipenuhi darah. Dalam mimpinya, pembunuh tersebut mengheret lelaki yang dibunuhnya ke belakang rumah tempat Sofia sewa dan menggali lubang, lalu menanam mayat tersebut. Dalam mimpi tersebut Sofia nampak percikan darah ada di mana-mana. Selepas Sofia terjaga dari tidurnya, Sofia mula pergi ke belakang rumahnya untuk melihat kebenaran mimpinya. Alangkah terkejutnya Sofia apabila dia dapati ada mendapan tanah seperti kawasan tersebut pernah digali. Selepas solat Isyak, Sofia terlihat percikan darah memenuhi di pintu rumahnya seperti dalam mimpinya. Malah suara anjing menyalak bersahut-sahutan. Selain itu, kedengaran bunyi tapak kaki orang berjalan di atas bumbung. Malah Sofia juga mendengar orang mencakar dinding. Namun Sofia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila Sofia bertanya kepada suaminya, satu apapun tak didengarinya. Dan sekali lagi, Sofia terdengar bunyi tapak kaki orang berjalan keluar dari biliknya menuju ke dapur, tapi langkahnya tak berhenti di situ. Malah Sofia mendengar seperti kuku panjang mencakar dinding. Sofia mula takut dan pejamkan mata. Keesokannya, suami Sofia harus keluar bertugas kerana urusan kerja. Suami Sofia meminta agar Sofia bersabar. Jam 2 pagi, Sofia mengambil keputusan untuk melarikan diri seorang diri kerana takut. Lagipun suaminya tiada di rumah. Ketika Sofia memandu kereta, Sofia rasa seperti ada lembaga besar yang melanggar keretanya dan hampir terbabas. Pada hari berikutnya, ketika Sofia membaca surah Yasin, Sofia melihat secara sedar satu lembaga hitam yang sangat tinggi, hitam dan matanya teramat merah ingin menerkam Sofia. Tapi lembaga tersebut tak dapat mendekati Sofia kerana Sofia berwuduk sambil membaca Yasin. Sofia menjerit ketakutan. Pada masa itu, suaminya ada di rumah dan mengajaknya ke rumah ustaz kenalan suaminya. Ketika suaminya masuk bilik untuk mengambil sesuatu, alangkah terperanjatnya Sofia kerana suaminya menjerit dengan kuat sambil melompat. Badannya mengigil ketakutan dan berpeluh. Menurut suaminya, beliau melihat lembaga hitam yang tinggi dan besar. Akhirnya, mereka berdua cepat-cepat meminta tolong kepada ustaz untuk masalah mereka. Ustaz menyuruh agar mereka berdua merenjis air penawar di sekeliling rumah. Tiba-tiba, satu bungkusan kuning yang berisi jari manusia jatuh dari atas pintu depan rumah mereka. Tanpa berfikir panjang, suami Sofia yang sedang mengigil ketakutan cepat-cepat mengambilnya dan mencampakkannya ke dalam sungai. Selepas selesai semuanya, akhirnya barulah mereka tahu bahawa rumah yang mereka sewa itu pernah didiami oleh seorang bomoh.
Bomoh tersebut terlalu banyak buat pemujaan dan pernah melakukan pembunuhan. Dan apa yang dialami oleh Sofia adalah kesan perkara yang berlaku di rumah tersebut. Ustaz mencadangkan agar Sofia dan suaminya berpindah dari rumah tersebut. Ini adalah untuk mengelakkan daripada berlaku kejadian buruk. Akhirnya mereka berjaya pindah ke tempat yang sangat jauh dari rumah tersebut.